Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم آتنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث وعبادك. أما بعد. Ikhwah, akhwat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak berapa lama lagi kita nak menyambut Ramadan pula. Dah setahun Ramadan berlalu. Hari ini dah Rajab. 2 bulan lagi insya-Allah kita akan menyambut Ramadan. Ramadan ni Allah sebut sebagai bulan Quran, bukan puasa saja. Paling penting bulan Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah sebut kepada kita syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ni bulan Quran. Kalau kita masih lagi jauh dengan Quran, maknanya dah kena mula dekat balik supaya kita tidak tinggal Quran. Kita cerita daripada awal surah Furqan itu, kita ni orang benda lain kita teragung sangat, tapi Quran kita abaikan ataupun tidak jadikan bacaan tadabbur. Sedangkan Allah turun Quran je, Allah hantar kepada kita Nabi dan turun kepada dia kitab. Yang terakhir Allah turun Quran lah untuk kita pelajari, tadabbur, fahami dan amalkan sebagaimana yang Allah nak. Jadi pada hari ini insya-Allah kita baca daripada ayat 41. Masih lagi suratul Furqan. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita akan baca nanti kita dapat sama-sama fahami dan bagaimana untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian sebelum kita dipanggil. Jadi Allah hari-hari kita tengok saudara-saudara kita di Palestin masih lagi bergelut sudah 90 hari bergelut dengan Yahudi. Matilah dia orang tu. Wa yattakhiza minhum syuhada. Allah tunggu syahadat. Mati dah mereka tu. Yahudi pun mati juga, walaupun tak ramai, mati juga dia pun. Allah sebut kepada kita ilahuna ilahana wa ilahukum wahid. Tuhan kita, Tuhan dia serupa je, tapi tak mengaku Tuhan. InsyaAllah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 41 ini insyaAllah sampai 47 insyaAllah cepat. Wa iza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwa أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه
أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita dapat membaca, mendengar 7 keratan ayat daripada suratul Furqan. Di mana kita dah tengok pada bulan lepas, setiap putusan Allah ni Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepadanya kitab yang 4 lah, yang besarnya termasuk Quran. Yang lain tu suhuf macam tu lah, kecil-kecil. Yang kitabnya betul-betul 4, termasuklah Quran. Yang terakhir sekali Quran. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala ke Quran, kitab-kitab yang terdahulunya sudah lagi tidak boleh dipakai. Tak boleh lagi kita rujuk dan baca, melainkan Al-Quran saja. Quran sajalah yang kita kena baca. Allah suruh kepada Nabi hantar Quran, suruh Nabi baca dan Nabi ajar. Baca dan ajar untuk kita faham lah. Kalau Allah tak hantar Nabi, dia turun kepada kita Quran saja, mungkin kita tak tahu sampai sekarang lah. Allah hantar Quran, dia tiba-tiba duduk. Sebagaimana ayat sebelum ni, orang kafir nak dia kata laula unzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Dia kata kalau boleh turun Quran tu sebiji, bukan turun sebagaimana yang telah berlaku lah, munajjaman, ansur-ansur asalkan peristiwa. Diminta kalau turun Quran tu sebiji. Allah ni diturun untuk ajar. Sebab itulah kita tengok ayat tu turun, kemudian turun dulu. Ada kadang-kadang akhir ayat turun dulu, awal ayat turun kemudian. Allah nak ajar, so kita ajar. Kita ni sekarang ni Quran sudah Allah turun. Untuk kita fahami Quran ni, kena melalui ulama al-mu'tabar, mufassir yang mu'tabar. Yang paling besar sekali Ibn Abbas lah. Ibn Abbas merupakan sahabat, sepupu Nabi dan sahabat Nabi yang paling kuat mufassir lah, tafsir dia kan. Tafsir Quran bil Quran nombor 1 sekali, nombor 2 tafsir Quran bil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ikhwan dan akhwat saya sekalian, jadi kalau kita tengok sebelum ni Allah SWT hantar kepada Nabi Musa contohnya, Nabi Musa dan Harun sekali dua-dua kan. Kitab Taurat untuk zaman dia lah, zaman dia je. Tapi Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh dunia, lil alamina nazira, bukan untuk umat Arab di Mekah saja, tapi untuk sekalian alam. Quran untuk kita, untuk orang kafir, walaupun dia tak mengaku Quran kitab dia tak apa, tapi Allah turun Quran untuk lil alamin, untuk sekalian alam, seluruh alam. Dia tak baca, dia baca ke tak baca tu lain. Sebab tu kita kalau jumpa orang kafir, kita kena cerita kat dia satu je, la ilaha illallah je. Dia nak kata apa, terpulang lah, la ilaha illallah, ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kita, Tuhan dia serupa je. Allahu Akbar. Jadi ayat kita baca hari ni 41 ni, Allah kata apa, wa iza ra'auka. Ini Allah nak cerita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah. Di ketika mana orang lihat kamu tu Muhammad, yattakhizunaka illa huzwa. Dia tengok kamu tu macam tu, kita lah tengok ulama, tengok orang yang faham Quran, kita kata macam ni ke, macam tu lah, mejek lah kan.
Ini kau Nabi. Gitulah orang kata Nabi. Kita kalau kata macam tu terasa je lah. Nabi kau macam ni. Nah, ulama macam ni contohnya. Kita istihza dia panggil. Maknanya kita ni suka ngejek. Tengok orang kurang sikit pada kita, ataupun kita kata lebih pada kita, kita tak boleh setara dia, kita ejek lah. Ini orang ejek Nabi. Nabi tu Allah, Nabi ni orang baik, tak pernah dia umpat, kutuk, ejek orang lain, tak pernah. Nabi kita tak ada satu hadis dalam sirah dia sama telah lah, kita tak pernah dengar Nabi ni ejek. Sebagaimana saya sebut sebelum ni, umat dia kata apa kat dia, dengar je lah, merah muka macam tu lah kalau kita orang kata kan. Maknanya ejek ni satu perkara besar, menyakitkan hati kan. Wa iza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwa, ejek lah. Huzwan, ejek, menghina kan. Lalu dia kata, Allah turun balik ni, Allah baca bacaan dia kan? Allah tulis bacaan. Ahazal lazi, ni ke Nabi? Ahazal lazi ba'asallahu rasul. Macam ni ke Nabi? Miskin, susah. Allah, Nabi kita ni tak kaya, Allah SWT boleh bagi ke dia. Nah, apa dia nak? Tapi Nabi tak nak kaya, apa yang maknanya beri harta banyak kan supaya orang ikut. Tapi Allah tak nak macam tu. Bila Allah datang keadaan lemah, miskin macam tu, lemah bukan macam mana, Nabi ni dia tak lawan kan. Orang cakap dia, ahazal lazi ba'asallahu rasul. Macam ni ke Allah hantar Nabi? Allahu Akbar. Kalau kita lah orang kata macam tu pun, memanglah banyak zaman kita ni orang kata macam tu kan, ejek-ejek kan. Macam ni ke? Macam ni ke orang yang cerita pasal Islam contohnya kan. Itu boleh menjadi ejekan. Ini Nabi. Allah nak ceritanya orang ejek Nabi. Nabi kita sampai sekarang Yahudi dah ejek lagi. Tengah-tengah perang dengan Palestin contohnya, dia kata Muhammad dah mati. Muhammad dah mati kan, ejek lagi. Dia mati juga lambat cepat je lah kan. Hak jahat-jahat sebelum ni besar-besar contoh mati semua dah, tapi tak mikir. Sebab itulah kita tengok dalam suratul Furqan, suratul Al-Mulk yang Allah suruh kita baca kan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Apa kata? Lalu dia cuba untuk dengar, law kunna nasma'u aw naqilu. Mana kalau dia cuba untuk dengar mula-mulanya, lepas tu fikir kan. Kita ni manusia ni nak dengar tak nak dah. Setengah kita kan dah sebut malah nak dengar, malah nak dengar. Dengar tu pun malah dah, sah nak fikir kan. Kalau lah kita cuba untuk dengar dulu, lepas tu kita fikir, nak ikut tak ikut salah kan. Dengar dan fikir. Nabi Allah suruh baca Quran, nak dengar, tak nak dengar sudah. Nak ikut, tak nak ikut pun tak apa kan. Allah tak paksa dunia ni. Tak paksa kita ikut, dapat pahala, tak ikut dapat dosa gitu lah kan. Allahu Akbar. Ahazal lazi ba'asallahu rasula. Nabi ke macam ni? Gitulah Allah. Nabi kita reject macam tu. Sampai dulu, sampai kiamat lah. Allahu Akbar. In kada la yudhilluna. Dia kata kalau kita tak tahan dengan apa kalau kita nak sembah ni, sesat dah kita ikut Muhammad dah. Sesat dia kata ikut Nabi ni sesat. An ahlihatina. Tuhan dia tu bukan satu, ahlihatina kan. Tuhan dia banyak. Mana Tuhan lah. Dia pun tak mikir Tuhan dia disembah tu. Macam kita cerita awal surah Furqan, Allah cerita awal dahulu. Allah cerita dia ni memiliki segala-galanya, langit dan bumi. Yang lain tu tidak memiliki sesuatu pun. Tidak boleh memberi mudarat dan manfaat kepada kita. Tapi ikut sembah Allahu Akbar. Dia nak tolong diri dia pun tak boleh. Hak lain daripada Allah lah. Selain daripada Allah. Allah ni satu, kuat, aziz, perkasa kan. Kita tengok Palestin, macam mana Allah nak buat, kita tak tahu macam mana perancangan dia kan. Kalau tengok hancurnya Gaza tu, hancur lah negara yang asalnya besar, kini kecil. Sekarang ni lebih kurang dalam 5 km lebar, 40 km panjang. Gaza tu lah. Gaza lah yang paling teruk. Ramallah sebelah di sana ni tak teruk lah.
Israel tak bantai sangat, dia bantai sebelah sini. Sebelah sini ada Hamas, sebelah Gaza, hancur dah Gaza. 2 juta lebih kurang umat Islam kita. Sekarang ni dah dekat 30,000 dah mati, 50,000 lebih dah cedera kan. Saya dah tengok hari-hari tu Al Jazeera dah tengok kan. Tapi lawan dia Israel pun tak, dia kata dia canggih, ada kata kembar segalanya. Hamas tak berapa orang sangat mati kan. Yang matinya rakyat biasa, orang Palestin biasa. Syuhada lagi kecil-kecil lagi dah mati. Kita ni masih bergeloman dengan dunia lagi kan. Kalau mati juga kita pun. Dia orang tu Allahu Akbar. Wa yattaqiza minhum syuhada, syahid. Allah, in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Allah, dia kata kalaulah kita ni tak sabar dengan teguh dengan Tuhan kita ni, habis dah kita, kata dia, sesak dah kita kan. Allahu Akbar. Wa sawfa ya'lamun. Allah balas kepada kita, sawfa ya'lamun. Satu hari nanti kamu akan tahu. Bila? Matilah, apa mati? Hina yarawna al-azab, ketika mana mereka tengok azab lah. Hina yarawna azab, lepas mati lah. Lalu orangnya lepas mati sedar dah lah. Lepas mati juga bapak-bapak kafir hari ni lepas mati juga Rabbana selalu ada. Rabbana lah, ini tak mau sebut pun. Kalau kita sebut marah. Rabbana ni Rabbuna wa Rabbukum lah. Tuhan kita, Tuhan dia sama kan. Jadi kalau kita sebut Rabbuna, marah dia kan. Marah dia kan. Bukan Islam kalau kita sebut marah dia, sebut selain daripada Tuhan dia lah. Walau dia tahu waktu tak jadi dia pun. Nah, kalau dia fikirlah jadi dia kan tak, dia jaga, dia buat, tapi dia sembah dia. Allahu Akbar. Kalau kita fikir betul-betul kan, macam mana manusia kerja macam tu? Syaitan kita buat manusia tanpa begitu sekali. Tak kenal Allah kita ni, tak kenal Tuhan kita. Allahu Akbar. Kita ni ada Tuhan. Siapa? Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Mengetahui apa yang mata kita khianat dan apa yang kita sembunyi dalam ni. Sembunyi dalam ni Allah. Allah kata dia tahu, tapi kita tak berasa kata Allah tahu. Allah, Masya Allah lah. Tak berasa Allah tu tahu. Siapa nak takut Allahu Akbar. Allah SWT beri kepada kita, hina yarawna al-azab man adall. Masa tu Allah kata, kita boleh tahu lah siapa sesat, man adall, siapa yang sesat. Masa tu Allah kata, mu tengoklah siapa yang sesat. Nabi Muhammad SAW dan pengikut dia, kau kamu yang sesat. Saufa ya'lam. Saufa ni mana benda yang tak berlaku lagi lah. Mati, pak mati dia, dia akan tengok. Masa tu kok Yahudi mati dah ni pun, dah tengok lah. Dah tengok azab juga masa tu kan. Rabbana lah, Rabbana dah, Rabbana. Kalau tengok surah Sajadah, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana absorna wa sami'na. Masa tu dengar adalah Rabbana absorna, ya Allah hari ini nampak dah kami, dengar dah kami kan. Rabbana absorna wa sami'na. Dia naknya apa? Farji'na, kembalikanlah kami. Mana dunia nak buat apa? Nak amal salihan, nak buat amal lah Allah. Tapi Allah kata kalla, sekali-kali tidak. Hidup ni sekali je, hidup ni sekali saja. Man adall, siapa yang sesat tu matilah. Sebab tu hari ni kita kena tengok, kena baca Quran. Sebab tu kalau kita tak baca Quran, kita baca benda lain, maka kita tidak akan dapat memahami. Allah ni dia tak izin untuk kita kenal dia, untuk dia kenal hakikat akhirat ni. Allah tak izin melalui kitab-kitab ataupun buku tulisan manusia. Allah tak izinkan kita kenal dia melalui manusia lah, melalui makhluk. Kita kenal dia melalui kitab yang diturun kepada kita, melalui Al-Quran lah. Cara dia Allah cerita kepada kita sekalian. Allah tak cerita detail sangat, setengah-setengahnya tak detail lah. Contoh dia sebut kejadian kita, Allah tak detail. Allah cerita mula-mula jadi air, lepas tu nutfah, alaqah, mudghah, fa khasawna al-'izama lahma
summa ansha'nahu khalqan akhar. Allah tak cerita lepas tu dia buat apa, dia tak cerita. Allah ceritanya sampai fakasawna al-'izama lahma, aku salutkan tulang itu dengan daging. Itu je. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian akulah tumbuhkan, nak jadi macam mana tu. Allah cerita sampai situ je. Kita nak kaji pun boleh kaji je lah. Hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Yang alam. Allahu akbar. Allah cerita kepada kita ni, cerita pula lah setelah macam tu Allah kata apa? Ara'aita. Mu tengok kat tu. Ara'aita man ittakhaza. Mu tengok dah tu. Pokok tu. Man ittakhaza ilahahu hawa. Mereka duk ambil Tuhan dia. Masalah kita ni duk ambil nafsu sebagai Tuhan kan? Ikut salah ni ikut nafsu ya. Sebab itulah Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang lain walau taba'al haqqu ahwa'ahum. Kalaulah nak buat kebenaran tapi nak sesuaikan dengan nafsu dia, la fasadatis samawati wal ardh. Rosak langit bumi. Nak buat sesuatu tapi nak sesuai dengan nafsu. Allah nak semaya biar sesuai nafsu kita. Nak buat apa sesuai dengan nafsu kita, la fasadatis samawati wal rosak langit bumi ni. Nak buat sebab itulah masalah kita ni nafsu lah. Besar sekali nafsu. Nombor duanya syaitan. Syaitan lah, nafsu dan syaitan. Kita ni kalau tak nafsu lah, malaikat lah. Masalah kita ada nafsu. Kadang-kadang orang buat betul dah tapi tak sesuai dengan nafsu kita, tak ikut kita. Tak cuba nak ikut. Sebab itulah Allah kata tadi, dengar dulu atau fikir. Nak ikut-ikut lah. Saya pun sampai aja. Kita ikut lah, alhamdulillah. Tak ikut pun nak macam mana kan. Tak ada lah kita boleh paksa. Nabi dulu pun dia ajak je, baca ajak. Ikut alhamdulillah. Matilah lah sama dengan Nabi, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Mati. Tak ada sahabat Nabi zaman sekarang. Kalau orang ngaku sahabat Nabi tu boleh kita kata bohong lah. Tak ada dah. Sahabat Nabi ni orang yang hidup zaman Nabi, sepat dengan Nabi, jumpa Nabi, sahabat Nabi lah. Lepas pada tu dia panggil tabi'in. Orang yang ikut sahabat dia panggil tabi'in. Orang yang ikut tabi'in dia panggil tabi'in. Sampailah ke kita ni. Kita ni kita panggil maknanya khalaf lah. Orang dulu dia panggil salafus salih. Kita ni panggil khalaf, orang yang kemudian datang kemudian tak tengok Nabi, tak pernah tengok Quran je, tak pernah tengok Nabi macam mana, tak pernah tengok Nabi buat macam mana. Kita ni ikut Nabi. Allah ni Nabi kata umat yang sama kita. Allah turun dah Quran sama Nabi. Nabi ada pun tak ikut. Zaman kita ni Nabi tak ada, sama telah lah. Ara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Allah tanya Nabi kita, aku tak suruh kamu jaga dia kan? Tugas kamu ni menyampai saja. Tugas kamu ni mengajak, menyampai saja. Tugas kamu tu bukan jaga dia. Wakil ni jagalah, penjaga ni Allah lah. Alallahi tawakkal. Kita ni serah pada Allah lah. Lepas kita buat apa-apa serah pada Allah. Nak jadi macam mana, Allah lah yang akan tentukan qada dan qadar dia. Kita ni boleh cakap macam ni, saya pun boleh cerita macam ni, tak lebih daripada itu. Lebih daripada afa anta takuna, bukan kamu kalau Allah tanya Nabi, anta takuna alaihi wakila, kamu tak boleh buat apa kat dia nak ikut nafsu, ikutlah. Macam tu maksudnya. Jadi kita pun gitulah, kalau orang nak ikut nafsu, kita wayaknya ke dia nak ikut dia kan. Sekurang-kurangnya kita dah ada tugas kita menyampaikan kepada dia. Salah pun nak beritahu. Sekalipun benda itu berat. Paling berat sekali nak kata kepada orang yang zalim, kita nak kata ke dia kan. Seperti mana yang berlaku pada Ashabu Yasin lah, ketika mana Nabi diikat. Nabi diikat mulu, semua tak boleh nak cakap dah. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang jauh, tak tahu daripada kampung mana lah, jauh. Maknanya min aqsal Madinah ni maknanya ujung tanjung jauh ni. Apa dia nak kata ni? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia nak cakap itu je.
wahai umat aku ikutlah Nabi. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tak minta upah daripada kamu. Dia tak minta upah pun, ikut dia ni, dia bukan kamu kena upah dia, tak. Wa hum muhtadun, mereka itu di bawah pimpinan Allah. Muhtadin ni ialah pimpinan. Sebab itulah kita doa tiap-tiap kali solat tu kita minta ihdinas siratal mustaqim, supaya kita tidak tergelincir. Minta tiap-tiap kali solat. Kalau solat tu 4 rakaat kan 4 kali kita baca Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pimpinkanlah. Hidayah ni mana pimpinan Allah. Nah, kalau Allah pimpin kita, kalau kita dengar, dia suruh kita dengar. Sebab itulah orang-orang yang taat dengan Allah, contohnya kita buat tu nampak baik dah, tapi di sisi orang yang taat dengan Allah masih lagi jauh. Al-hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang-orang biasa macam kita ni rasa bagus dah, baca Quran sikit-sikit tu rasa bagus dah, tapi sayyiat di sisi orang yang rapat dengan Allah jauh lagi. Sebab tu kita tengok Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan dia boleh 2 kali khatam Quran sehari. Quran sebulan tu 60 kali, 60 kali. Kita nak habis sekali pun orang Kelantan kata nak habis khatam sekali tu pun maknanya kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis dah. Susah sebab tak nak buat je, sebab syaitan Allah. Sebab tu kita ni sebenarnya banyak kali dah saya sebut, nak baca Quran sahajalah kita kena minta berlindung dengan Allah. Nak baca mana lain tak apa. Nak baca Quran, Allah syaitan tak izin kita ni baca lama-lama. Kalau baca tu tak mula mengantuk, mulalah macam-macam dah. Mula kalau boleh nak lari gitu. Baca Quran, baca benda lain tak apa. Sebab tu orang duduk, contohnya orang boleh tengok bola lah. Boleh duduk just tengok orang tendang bola. Selalu orang masuk gua tu kan, masuk pukul 4 ada, belum asal lagi masuk, keluar pukul 10 malam. Duduknya sama-sama makan, tengok orang tendang bola, tendang kudu, tengah kili, masuk gol tak masuk gol dah. Tengok tu sorak kita kan, boleh duduk 4-5 jam dah. Allahu Akbar. Tapi kalau kita duduk orang baca Quran, tak lama lah. Contoh dia kata tak boleh tahan kita. Itu nak cerita masalah syaitan. Sebab tu Allah beritahu kepada kita, musuh kita ni syaitan paling besar sekali. Kena jaga, kena minta selalu berlindung dengan dia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu, adakah kamu ni sangka ya Muhammad, anna aksaruhum yasma'un aw yaqilun? Allah, ni soalan dia berat kalau kita tanya kita. Apakah kamu menyangka mereka tu dengar? Ini ayat ni serupa dengan ayat suratul Mulk kan? Am tahsabu anna aksaruhum yasma'un aw yaqilun? Merasa dia dengar ke? Macam tu kalau bahasa kita. Merasa dia dengar ke? Ataupun dia fikir ke? Orang cakap tu. Allah, ni ayat Allah tanya Nabi dan tanya kita ni. Kita dengar ke tak? Am tahsabuna anna aksaruhum yasma'un aw yaqilun? Dia nak dengar ke? Dia nak mikir ke? Dia nak fikir ke akunya dia dengar? Allah, inhum, Allah ni Allah banding berat sangat. Inhum illa kal an'am. Mereka itu supaya, mereka itu orang kafir lah. Illa kal an'am, seperti bahimatul an'am. Al-an'am ni ialah ternakan yang kita makan kan, kambing, lembu, kerbau macam itulah. Inhum illa kal an'am. Allah kata mereka itu supaya binatang. Kita kata apa kat dia, binatang macam itulah tak? Allahu Akbar. Berat ayat Allah banding dengan kita ni. Kalau kita mikir sungguh-sungguh, Allah terasa supuh kita dengan dia. Kal an'am, supuh binatang kal an'am. Bal hum adall, bahkan mereka tu lebih sesat daripada haiwan. Allahu Akbar. Bal hum adall, lebih sesat daripada haiwan. Teruk kita ni. Teruknya manusia yang tidak beriman dengan Allah ni lebih teruk daripada haiwan. Allah banding macam tu sekali. Banding kita. Sebab tu dalam satu ayat lain Allah kata apa? Wa daraba lana, mana surah Yasin kan?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu. Qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Allah bagi kepada kita contoh. Wa daraba lana masalan ni Allah bagi kepada kita contoh. Maknanya beri kepada kita perumpamaan. Siapa yang lupa tentang pasal kejadian kita ni, kita ni jadi, Allah jadi tak ada apa-apa. Dan lam yakun syai'an, jadi tak ada apa-apa, tak ada orang kita apa asal-usul. Allah buat kita. Nak lahir kita ni pun tak tahu asal-usul. Kita pun tak tahu kan nak lahir, tiba-tiba lahir je kan. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu. Allah kata mereka itu telah berkata zaman dulu lah, zaman kita bersama lah, man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang yang telah gepuk menjadi debu? Allahu Akbar. Allah jadi kita tak ada apa-apa. Nak jadi daripada benda, nak hidupkan daripada benda yang dah ada, lebih mudah pada Allah daripada nak buat daripada tak ada. Kita tak ada apa. Lam yakun syai'an. Wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Qul, Allah suruh Nabi kata kepada mereka. Suruh Nabi cakap lah. Qul ni maknanya suruh Nabi kata kepada mereka tu, yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Menghidupkannya dia buat mula-mula dulu. Siapa buat mula-mula dulu? Allah lah. Kalau kita memikir kita ni buat dulu macam mana? Kita ni alhamdulillah orang isuran ni saya tak ada masalah kan. Tapi sebahagian daripada manusia yang di luar tu, yang tidak beriman khususnya, tanya macam itulah, siapa yang menghidupkan tulang telah reput? Ya Allah, soalan tu Allahu Akbar. Dia tak dengar dan tak fikir. Tak fikir dia lah, jadi dulu macam mana katanya, jadi dulu. Kalau dia mikir dia jadi macam mana, kita ni Allah kata apa? Mintin. Asalnya Allah buat kita ni daripada tanah. Buat daripada Nabi Adam lah. Kita ni dah tak buat daripada tanah dah. Allah buat daripada air. Air ni. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadi daripada air ni sesuatu benda tu hidup. Kita ni semua utama hidupnya air. Kalau adalah makanan banyak-banyak, tak ada air, tak lagi kita tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Air sumber utama kan. Air. Ada air, tak ada benda lain, tak apa. Nah, contohnya Allah beri tidur Ashabul Kahfi kan, sibuk sehari dua orang ni kan. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tu Allah tidur. Allah cerita lah, kita pun tahu kalau Allah cerita 300 tahun kan. Tidur je 300 tahun. Boleh lah Allah nak buat tidur 300 kalau dia buat 1000, boleh 1000 tahun kan. Allah balik, Allah tidur tu, Allah tidak dialah tetap macam tu dah. Allah balik mukul, balik sana balik kiri, dan Allah izinkan cahaya tu masuk untuk kena jasad ni supaya tak rosak jasad. 300 tahun. Siapa yang jaga dia? Allah lah. Nah, Allah jaga. Kalau Allah tak jaga, mau acur kita ni. Kita lah ni Allah nak jaga. Makan, walaupun kita carilah, kita rasa kita cari, tapi Allah yang beri makanan tu. Tapi kita tak berasa Allah nak beri tu, rasa kita cari je dah. Itu masalah. Rasa kita cari jumpa tu kan Allah makanlah kita dah. Tak rasa Allah beri. Kadang-kadang jumpa dah, tapi tak rasa nak makan. Itu izin daripada Allah lah. Allah tak nak beri kita makan dah, tak rasa nak makan. Boleh. Contohnya kita sakit. Masa sakit lah selalu orang mari benda-benda sedap kan. Sedap di pandangan mata lah. Masa tu kan semua bagi kita rasa tak sedap lah aku dah. Masa sakit lah. Masa sihat tak rasa dah lah. Allahu Akbar. An tahsabu anna aktsarahum yasma'u aw yaqilu innahum illa kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka tu lebih sesat daripada haiwan. Allah, haiwan tu sama telah dia tasbih dia. Haiwan tu Allah tak kaya apa dia. Dah. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi kata apa? Au kama qala, Nabi kata, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli." Kalaulah kita ni bertawakal kepada Allah sungguh-sungguh, la razaqakum, nasya Allah akan rezeki kepada kita,
Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Keluar pagi-pagi tak tahu nak dapat makan mana lagi, dia duduk burung lah burung. Nah, rumah tak ada dia. Buat rumah, buat sarang tu rumah lah bagi dia. Masa nak ada zuriat, nak beranak, nak bertelur, buat sarang sekejap. Lepas tu setah anak juga besar, tinggal sarang dia tu. Duduklah mana-mana. Pokok mana rasa malas apa, tidur situ dia kan. Mudah je itu. Kita ni Allahu Akbar. Buat rumah tak mudah, pak beki dah. Rumah kan, patang buat tambah, renovate dah rumah. Kita ni tukar batu, tukar ni, tukar lasir ni nak raya dah. Tukar lampu. Allahu Akbar. Tengok je. Bukannya apa. Faedah apa pun dah, tak ada faedah apa pun tukar lasir. Tak ada apa, seperti itulah juga. Tapi dia jadi permainan. Sebab tu Allah kata apa, hidup kita ni adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Hidup ni mainan, belum-belumba kan. Belum-belumba ni harta, anak kan. Kita kalau jumpa rumah mana, sama mana, harta berapa dah. Tu lah pertanyaan kita dah. Pakai kereta berapa? Lain kata sama kita lah. Kereta berapa? Oh, kereta baru pula. Tukar gitu lah kan. Tu takasur dia panggil. Belum-belum kan. Fil amwal wal aulad. Apa tu lah kita sering tanya. Kita tak sedar ke semua tu lah rezeki yang Allah beri pada kita kan. Ke semua. Contoh kenderaan tujuannya apa? Menyampaikan pada destinasi. Yalah pakai lah kereta apa, tak ada masalah. Tapi kita jadi kerja tu maknanya belum buat kan. Tukar, keluar brand baru kan. Brand baru tu keluar tak ada setahun, ada beli hari ni, esok keluar tahun depan keluar brand baru pula. Allah, bubuk dalam kita dah. Kenderaan lah contohnya. Handphone, telefon macam tu lah juga. Saya ingat masa mula-mula beli telefon tahun 90 ada keluar tu kan, Allah, kalau boleh telefon tu masa tu rasa bangga lah ni. Budak-budak kecil yang main telefon dah. Ada segapa lah. Tahun 90 tu, awal-awal tu kan Allah boleh pakai telefon kan dah. Handphone lah. Lalu ni public phone, budak-budak kita tak kenal dah. Tanya public phone. Dia tanya apa dia? Apa dia? Tak public phone, tak tahu lah dia. Public phone tu kalau ada pun masih ada replika kan. Awak tak pergi dah. Tak ada. Orang tak pakai dah zaman sekarang ni. Ini zaman ni 5 tahun akan datang tak tahu lah macam mana dah. Allah, perkembangan tu macam tu. Tapi kita duk galik. Galik ni duk asyik lah. Duk asyik dengan tu kapan mati. Mati lah. Tinggallah segala-galanya. Nah, mati tu bawa ke apa? Amal sedekah jariah kita tu lah. Satu yang bawa balik lah juga tinggal melapang kan. Allahu Akbar. Kita kena mikir macam tu. Fikir hidup kita ni macam mana, sudahnya macam mana, nak sudah macam mana kita ni. Allahu Akbar. Allah bagi sesuatu kepada kita perumpamaan kan. Auzubillah minasyaitan. Sambungan pada ayat sikit lagi, 3 ayat lagi. Alam tara ila rabbik. Kamu tak tengok kepada Tuhan kamu. Allah tanya kita supaya tengok ke dia lah, supaya perhati kan. Tengok ke dia tak apa. Allah tak izin kita tengok dunia ni. Akhirat nanti kita boleh tengok. Allah cerita dalam suratul Qiyamah kan, wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka orang beriman tu berseri-seri pada hari tu akan dapat tengok Allah. Ila rabbiha nazirah. Dunia ni Allah tak izin kita tengok. Nabi Musa pernah minta kan, auzubillahi minasyaitanir rajim, diminta kepada Allah pada arini anzur ilaik. Dia kata tunjuklah ya Allah supaya aku boleh tengok kamu. Allah kata apa? Qala lan tarani. Lan tu maknanya kalau bahasa Arab tufidul abad. Dunia ni siapa bila-bila sebelum kita mati tak tengok Allah. Lan tarani walakin inzur ilal jabal. Mu tengoklah ke bukit tu. Dan Allah pun tajalla ni maknanya jelma kat bukit tu. Kharra, hancur bukit tu. Nabi Musa pun pengsan dah. Kita tak boleh tengok. Allah tak izin kita tengok dunia ni dah. Tapi dia
dekat dengan kita kan. Dia tu dekat, rapat dengan kita kan. Inni qarib, Allah kata dia dekat. Allah cerita, bukan saya cerita, Allah yang cerita. Nah, mana ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi dulu Allah tanya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa iza sa'alaka, ni orang tanya Nabi dulu. Siapa yang tanya? Hamba dia lah. Kita ni semua hamba dia, tak kira lah bangsa apa. Wa iza sa'alaka ibadi anni, Allah suruh Nabi jawab, fa inni qarib, aku ni rapat, sangat rapat, lebih daripada orang-orang kita ni. Ujibu da'watad da'i, memperkenankan setiap permohonan kita. Ni kita tak mohon je dengan Allah, tak minta. Sehari-hari tu tak minta apa kadang-kadang. Contoh doa yang saya minta, Allahumma atina imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufr. Ni doa Nabi kan. Allah Nabi kata apa? Berilah kepada aku keimanan dan keyakinan yang tidak ada lagi selepas itu kekufuran. Kita kena minta doa tu. Allahumma atina imanan wa yaqinan. Ya Allah, beri keimanan, keyakinan yang sungguh-sungguh. Tidak ada lagi selepas itu kekufuran. Oh, buat macam mana buat? Mati lah pada diri kita ni. Kalau dia buat, dia seksa kita, mati ya. Mati dekat Nabi lah. Kesakitan dunia pergi mati je. Dah. Allahu Akbar. Alam tara, tidak kau kamu lihat, dia kata, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kaifa maddazil, bagaimana Allah SWT madda, hamparkan zil, bayang, maknanya hampar bayang ni, tutup kita, patut Allah tinggal, Allah alihkan. Awan kan, itu kalau siang hari awan, bayang ataupun bayang-bayang rumah dan sebagainya. Alam tara kaifa madda zil walau syaa la ja'alahu sakinan. Allah kata kalau dia nak, dia boleh jadi tetap, tak berubah, duduk macam tu je ya. Sakinan, tak gerak-gerak. Wa ja'ala asy-syamsa 'alaihi dalila. Allah jadikan matahari itu sebagai pedoman, sebagai bukti, dalil. Maknanya berubah matahari, berubahlah bayang tu. Bayang tu akan berubah ikut matahari kan. Bayang kita begitu, kita dah letak, bayang tu akan berubah ikut perubahan pergerakan matahari. Allah kata kalau memikir, kalau Allah buat tak berubah, duduk macam tu je. Dan ayat lain contohnya Allah kata apa? Kamu tengok dah, kalau aku buat malam tu sarmadan ila yaumil qiyamah. Aku buat malam, dia kata Allah, sampai kiamat malam je. Allah. Ataupun buat sehari, sampai kiamat sehari je, tak ada mana. Bagaimana kita fikir dah? Tapi Allah suruh kita mikir, wa ja'alal laila wan nahar khilfatan. Allah jadikan malam dan siang itu ialah sebagai khilfah, untuk bagi mereka yang fikirlah, mikir Allah, alhamdulillah ada malam, alhamdulillah ada siang. Allah buat malam ni untuk kita rehat, tidur kan. Kalau Allah tak buat malam, siang je, apa kita tak tidur dah. Nak tidur macam mana? Dah, kalau dia buat malam je, takkan nak tidur dah. Takkanlah nak tidur sepanjang malam tu. Allah boleh buat je, tak ada masalah dia. Dia perintahkan matahari tak gerak contohnya. Kamu matahari jangan gerak dari situ. Allah sakinan, tak gerak. Tak gerak lah, mana tak gerak. Dia ni gerak daripada timur ke barat. Satu hari nanti Allah akan gerak daripada timur ke barat. Masa tu Allah tutup segala pintu taubat. Allah, taubat lah kita ni. Taubat ni apa? Minta ampun dengan Allah kan. Taubat-taubat ni adalah kita mengapa? Break. Kereta kita boleh laju sebab yakin dia break je. Kalau breaknya tak buat, tak jalan kan, Allah, accident lah. Lori ke kan, selalu kita tengok lori kan, break tak jalan, habis. Kita boleh laju-laju sebab kita yakin ada brake. Kalau kita sedar daripada awal brake-nya tak ada, nak bawa pun tak berani dah. Kereta tu, contohnya kita pinjam kereta orang, kita kata nak pinjam boleh, brake-nya tak ada tu, agak-agak berani lah kita nak pinjam. Kereta boleh nak pinjam, tapi kereta saya tu lama dah tak ada brake-nya, saya dah buang brake tentu.
ha? Tak ada break. Ha? Allahu Akbar. Kalau sikar bolehlah break dengan kaki dah, tahan kaki. Kalau tak ada break, Allahu Akbar. Taubat tu lah break kita, break. Nabi Adam alaihissalam break dia, break tu dengan taubat. La rabbana zalamna, mengaku kita ni zalim, banyak buat dosa, tak ingat Tuhan banyak, ingat kena lain banyak, itu mana zalim? Tu ingat kena lain banyak, tu sebut kena lain lebih banyak daripada sebut Allah. Zalim kita. Allahu Akbar. Summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Allah SWT ni angkat tukarlah. Qabad ni, qabadah, qabd ni angkat, tarik, mati ni. Allahu Akbar. Allah SWT boleh, macam Allah nak jadikan seseorang tu baik, kan? Allah kata apa? Sebagaimana Nabi sebut kita, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Atau kama qala, may yuridillahu bihi khairan yastamilhu. Siapa yang Allah nak dia baik, mati dalam keadaan baik, Allah jadi dia mudah untuk buat amal. Yastamilhu ni ringan je rasa nak buat amal, kan? Kita kadang-kadang rasa berat nak mari semua jemaah tu, rasa berat dah. Tu chair tanda, kan? Yastamilhu. Sahabat Nabi tanyalah, qil kaifa yastamilu ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, mudah macam mana? Allah kata apa? Yuwaffiqhu. Nabi kata yuwaffiqhu li'amalin salih. Allah akan beri dia mudah untuk buat. Allah beri perkenan, pertolongan. Rasa mudah, dia ringan, dengan azannya terus mari dah. Summa yaqbidhu. Kemudian ketika itu Allah angkat dia. Allahu Akbar. Allahumma qabidna alaihi qabdan yasir. Allah mudahkanlah kita, hidup kita, mati kita. Kena doa kepada Allah, minta Allah mudahkan. Mudahkan. Allah ambil mudahnya. Tengok saudara-saudara kita di Palestin, mudah je mati macam tu je. Mati bawah bangunan runtuh dibom Israel tu, kan? Mati. Nah, contoh kita dengan Presiden Morsi Mesir sebelum ni, kalau ada dia tu Israel tak ada hidup lama dia lah. Tapi dia angkat Sisi kan ni, baru ni dia berdaya raya menang. Sampai bila? Dia akan kekal sampai tahun 2033. Sisi ada sekarang ni lah. Presiden sekarang Mesir, nama dia Abdul Fattah As-Sisi, yang khianat kepada Morsi dahulu. Morsi yang pilih dia jadi Menteri Pertahanan, dia asalnya tentera biasa, ya. Pilih dia naik tu, lepas tu khianat, Sisi rapah kuasa lah. Dia turun dengan Sisi, dia naik. Baru ni buat pilihan raya, tak bagi gambar orang lain naik, gambar dia je naik. Nak ngundi wan gambar, nak datuk gambar orang lain, calon lain tak boleh, mesti gambar dia je. Menel dah. Mesir ni masa saya duduk dulu, ngundi tak ngundi, sebut tak ngundi, kan? Dia dah ada tong dah siap, gitu. Ngundi ni kita panggil apa? Perjalanan biasa. Ngundi atato ni orang itu lain, siap bila macam tu je. Ngundi sebut tak ngundi lah, tempat dia lah. Semua yang saya duduk, kan. Buku satu, contohnya buku nama saya dulu, nama dia buku Ma'alim fit Tariq, yang ditulis oleh almarhum As-Sayyid Sayyid Qutb. Buku tu diharam masa saya duduk. Nak beli tak boleh, susah nak cari. Dan ni banyak dah. Bukunya apa? Pertunjuk sepanjang jalan. Sayyid Qutb tunjuk supaya kita ngaji Quran. Ma'alim fit Tariq, dia kata generasi ni kalau nak jadi baik, nak jadi seperti Nabi, jil Quran yufari, kena kembali kepada Quran. Itu je dia kata. Tak kembali kepada Quran, tak ada lah kita, kan. Sebab tu hari ni kita duk ngaji, kan? Contohnya kita, kan, ni nak periksa, kan, mesti nak periksa SPM, macam-macam periksa. Tu kat kita tak mudah penuh majlis, semua ajaknya minta mudah jawab periksa, kan. Tidak minta mudah Allah bagi hidayah, dak. Mudah jawab periksa. Dulu periksa pun jadi apa lah, tak ada apa pun. Tak dululah katakan ngajilah sampai mana PhD dapat, kita panggil apa? Terbaik, kan. Kita panggil apa? Terbaik ni kalau PhD ni
mumtaz, bahasa Arab kata kan, terbaik lah. Secara tu je lah kan. Nabi kita tak nak ngaji apa, ngaji dengan Allah je dia, ngaji Quran, baca Quran. Kita dengan Allah sebab mereka ngaji, tak ngajinya Quran saja. Allahu akbar. Summa qabadnahu ilaina qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alna an-nahara nusyura. Allah kata, aku jadi siang, malam untuk kamu jadi pakaian. Malam ni pakaian. Kita lah ni oleh kerana ada letterik ni, malam suka siang, awak tak tidur dah ni. Tak. Kalau budak-budak kita ada main game dekat Allah apa cerah. Baru ni ada kawan suami kepada kawan anak, umur baru 30, dia main game malam kena stroke pun ni. Umur baru 30 itulah. 30 maksud 30. Doktor kata salah-salah sebab dia kena stroke ni jaga malam. Tak tidur malam. Malam ni orang jadi suruh tidur. Kita ni malam budak-budak lah, setengah duk main. Macam itulah. Saya nak sebut sampai situ kali ni. Balik baca lagi ya. Saya tak detailkan sangat tafsir ni. Kalau kita detail mungkin 12 lah, 7 ayat. Panjang kan, nak cerita detail. Jadi kita cerita supaya kita boleh faham je Quran. Allah jadi ni apa? Allah tak kepada kita suruh baca, suruh mikir, dengar mikir, dengar fikir. Ni kita nak dengar malah dia. Setengah orang tu saya biasa nak dengar, malah nak dengar dia kata. Malah nak dengar pun malah dah. So kau nak fikir. Allah. Jadi kita mari ni buka. Dengar dulu dia nak kata apa, dengar lah. Betul ikut, tak betul kan tinggal. Setengah orang tu asal geruk dia contohnya. Kalau buat molek. Kalau orang lain buat molek, buat tak mau ikut. Setengah orang kalau ikut geruk, itu pun satu hal juga. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT bukakan hati kita, dengar dahulu, lepas tu kita fikir untuk kita menjadi manusia yang baik, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itulah sampai situ jauh ini, insya-Allah kita sambung balik di pertemuan berikutnya insya-Allah. Jika diizinkan oleh Allah, kita tutup dengan tasbih kafarah min suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.